Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang topik kedua dalam bab keempat, iaitu berkaitan dengan menganalisis alkohol dan kesannya kepada kesihatan. Alkohol merupakan perbincangan lanjutan daripada kumpulan sebatian organik, di mana alkohol merupakan sejenis sebatian organik. Dalam perbincangan hari ini, kita ada dua objektif pembelajaran. Objektif pertama ialah memahami istilah alkohol. Objektif kedua ialah memahami dua proses penting dalam menghasilkan etanotolin. Okey, sekarang kita tengok pada objektif pertama. Apa maksudnya alkohol? Alkohol ialah satu kumpulan sebatian organik yang terdiri daripada tiga unsur, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Semua alkohol mempunyai kumpulan berfungsi yang dinamakan sebagai kumpulan hidroksil. Apa tu kumpulan hidroksil? Okay. Ia diberi simbol OH. Dan sekali lagi, mengapa alkohol tidak dianggap sebagai hidrokarbon? Jawapannya ialah kerana alkohol mengandungi sejenis unsur oksigen tambahannya. So, selain daripada karbon dan hidrogen, ia juga mengandungi oksigen. Maka ia tidak boleh dianggap sebagai hidrokarbon. Mari kita tengok pada objektif yang kedua, iaitu dua proses yang penting. Proses pertama dikenali sebagai penapaian. Dalam proses penapaian, kita akan menggunakan lalutan glukosa. Sebenarnya bukan sahaja lalutan glukosa, sebarang bahan yang mengandungi karbohidrat, contohnya beras, anggur, durian, mangga dan sebagainya. Okay, janji di dalamnya mengandungi karbohidrat dan bahan berkenaan dicampur dengan is dan disimpan dalam jangka masa beberapa hari sehingga beberapa bulan atau beberapa tahun atau berpuluh tahun untuk menghasilkan etanol. Okey. Proses kedua dikenali sebagai proses penyulingan. Apa tu penyulingan? Di mana lalutan tu dipanaskan sehingga suatu suhu di mana cecair berkenaan akan tukar menjadi steam. Okey, dan dalam proses ini kita nak memisahkan etanol daripada hasil penapaian atau sisa-sisa penapaian, dan juga kita juga boleh memisahkan etanol daripada air. So, apakah suhu yang digunakan dalam proses penyulingan ini? Ialah 78 darjah Celsius, kerana kita sedia maklum bahawa etanol mempunyai takat didih 78 darjah Celsius dan air sulin mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. So, jika kita memanaskan campuran berkenaan pada 78 darjah Celsius, di mana etanol akan meluap dan tertukar menjadi steam sebab sudah mencapai takat didih etanol. Tapi air tidak akan tukar menjadi steam sebab suhunya belum mencapai takat didih air. So, dengan ini yang hasil yang terkeluar tu, steam yang terkeluar tu adalah etanol yang tulen. Dan kemudian tu steam itu akan melalui tiup lebit, okey, dan kondenser lebit, dan apabila dia melalui tiup kondenser lebit, dia disejukkan oleh air dalam pipe tu kan, dan apabila ia disejukkan, dan dia akan kondensasi, tukar balik menjadi titisan cecair etanol, dan kita boleh kumpulkan hasil penyulingan berkenaan dalam bentuk cecair. Pendek kata, apa yang kita nak belajar hari ini ada tiga perkara, iaitu istilah alkohol. Apa itu alkohol?
Alkohol ialah satu kumpulan sebatian organik yang terdiri daripada 3 jenis unsur, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Dan semua alkohol mempunyai kumpulan berfungsi yang dinamakan sebagai kumpulan hidroksil yang diberi simbol OH. Kedua, penapaian. Okey, kita menggunakan proses penapaian larutan glukosa oleh yeast untuk menghasilkan etanol. Dan ketiga, penyulingan. Okey, hasil penapaian dimasukkan dalam sistem penyulingan dan suhu dikawal pada 78 darjah Celsius dan hasil etanol ditulinkan melalui proses penyulingan pada suhu berkenaan. Jadual berikut menunjukkan pelbagai jenis alkohol. Di sini kita ada metanol, etanol, propanol, butanol. Okey, tak kira bagaimana formulanya, tapi setiap jenis alkohol ini di penghujungnya ada satu simbol OH. OH ini mewakili kumpulan berfungsi dalam alkohol, iaitu dikenali sebagai kumpulan hidroksil. Dan kumpulan hidroksil lah yang menyebabkan sebatian-sebatian berkenaan mempunyai sifat alkohol. Dan proses pembentukan alkohol dikenali sebagai proses penapaian. Etanol dihasilkan melalui proses penapaian di mana yeast menukarkan gula atau kanji kepada etanol dan karbon dioksida. Okey. Dan di bawahnya kita ada persamaannya di mana glukosa ditambah dengan yeast akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Lagi, apakah proses digunakan untuk menghasilkan alkohol? Iaitu proses penapaian. Proses penapaian ialah proses penukaran karbohidrat kepada etanol dan karbon dioksida oleh tindakan enzim ZMAS dalam yeast. Kerana yeast mengandungi sejenis enzim dikenali sebagai ZMAS, dan enzim ZMAS ini sebagai pengurai, dan menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Etanol yang diperoleh daripada proses penapaian boleh ditulinkan melalui proses penyulingan. Dan berapakah suhu proses penyulingan berikut seperti yang telah dibincangkan tadi? Iaitu 78 darjah Celsius. Raja menunjukkan proses penapaian. Okey, apakah alat yang diperlukan dalam proses penapaian? Kita perlukan kelalangkon, kita perlukan tiup penghantar, dan kita perlukan tabung uji dan juga air kapur untuk menguji gas yang dibebaskan dalam proses penapaian. Cuba kamu teka apa akan terjadi dengan air kapur jernih berkenaan setelah dilalui oleh gas yang terbebas dalam proses penapaian. Ya, betul. Jawapannya ialah air kapur akan tukar menjadi keruh. Okey. Dan pertukaran air kapur jernih menjadi keruh menunjukkan gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. Raja ini menunjukkan proses penyulingan terhadap hasil penapaian. Jika kamu nak buat minuman beralkohol, maka kamu tidak perlu melakukan proses penyulingan.
Sebaliknya, jika kamu ingin mengeluarkan etanol tulen daripada hasil penapaian, maka kamu perlu melakukan proses penyulingan terhadap hasil penapaian. So, dalam proses penyulingan, sekali lagi, berapakah suhu yang digunakan? Ya, 78 darjah Celsius dan bukannya 100 darjah Celsius. Mengapa guna 78 darjah Celsius? Kerana pada suhu ini hanya etanol sahaja yang ditukarkan menjadi steam, manakala air belum sempat ditukar menjadi steam. Mengapa? Kerana air hanya mendidih pada 100 darjah Celsius dan pada suhu 78 darjah Celsius hanya etanol sahaja yang ditukarkan menjadi steam, dan steam tersebut disejukkan dan proses kondensasi menukarkan steam etanol balik menjadi cecair etanol, dan hasil berkenaan adalah etanol yang tulen. Gambar ini menunjukkan proses penapaian yang sebenar. Raja ini pula menunjukkan proses penyulingan pada 78 darjah Celsius dengan lebih teliti. So, kamu boleh tekan pause dan tengok dengan lebih teliti. Dalam proses penyulingan ini, apakah perkara yang penting? Hanya ada dua. Pertama ialah suhunya, iaitu 78 darjah Celsius. Dan kedua ialah semasa kamu panaskan hasil tapaian tu mesti dimasukkan ke dalam kukus air supaya pemanasan secara sekata, dan sebaik mungkin jika dalam hasil penapaian tu, dalam kelalangkon tu juga sepatutnya diletakkan sepihan porselin, supaya ia dapat memecahkan gelombang udara yang dihasilkan oleh perolakan pendidihan tu hasil penapaian. Ada tiga perkara penting sebenarnya. Yang ketiga ialah sambungan air masuk dan keluar daripada tiup lebitnya. So, air mesti masuk dari bahagian bawah supaya air yang masuk tu akan memenuhi luang di sekitar tiup lebit tu sebelum dia keluar. So, supaya tiup itu dipenuhi dengan air lah, dan ia dapat mencapai tujuan kondensasi, iaitu tujuan menyejukkan steam alkohol, steam etanol yang maksimum. Dan jika penyejukan itu adalah berkesan, maka hasil etanol adalah lebih banyak lah. So, jika kamu sambung tiup tu dari atas ke bawah, nanti tiup lebit tu tidak dipenuhi dengan air, maka dia tidak dapat mencapai tujuan menyejukkan steam etanol, maka hasilnya akan menjadi sedikit atau langsung tidak ada. Dan pada penghujung perbincangan hari ini, mari kita tengok satu video yang diambil daripada YouTube yang menunjukkan eksperimen yang sebenar.
kita sudah sampai ke penghujung perbincangan hari ini. So, ingat balik apa yang kita nak dah belajar hari ini. Okey, kita belajar 3 perkara penting, iaitu istilah alkohol dan proses penapaian untuk menghasilkan etanol dan proses penyulingan pada suhu 78 darjah Celsius untuk menghasilkan etanol tulen daripada hasil penapaian. Sekian saja untuk hari ini. Okey, sebelum kita tamat, jangan lupa anda kena catatkan nota tambahan pada link kedua ke dalam buku nota, dan untuk menguji kefahaman diri, anda seharusnya menjawab soalan buku praktikal Sasbadi pada muka surat ke-68 dan 69. Dan cikgu juga telah menyediakan beberapa soalan tambahan dalam link yang terakhir. Okay, yang link yang biasanya kamu guna untuk memaklumkan bahawa anda telah menyiapkan kerja rumah, dan di sana ada beberapa soalan untuk menguji kefahaman anda. Sekian, terima kasih.